So, Cik boleh buka Cik punya apa kamera ke? Boleh. Sekejap saya pun nak turn on kamera. Okay, nampak kan? Dia punya screen. Lain tersangkut-sangkut Okay. Okay, Cik Firdaus. Cik, apa? Saya ni dapat kontak nombor Cik ni masa Cik pergi ke program Maha, tapi dah lama dah, tahun 2018 kalau Cik ingat lah. Dah lama lah. Sekarang Cik buat apa ya? Kita buat mana dia? Laptop. Maksud saya kerja apa? Buat apa? Kerja apa? Work from home. Ha? Work from home. Tak dengar lah. Suara macam gema gitu. Jangan masuk. Dia macam bergema gitu. Saya pun tak apa-apa jelas dengan suara Cik. Apa? Oh, government. Okay, macam ni. Saya ni ambil masa sikit untuk saya share tentang income replacement lah. By the way, saya ni daripada SFT Advisory yang mana kami ni menyediakan satu program khusus untuk rakyat Malaysia sempena apa tu waktu musim COVID ni lah. SFT Advisory ni dia buat macam dia merupakan financial distributor. Kami mewakili Zurich Takaful lah. Jadi part of apa yang saya buat ni, adalah awareness tentang takaful. Takaful ni dia meluas lah Encik. Dia bukan sahaja berkenaan dengan medical card, berkenaan dengan apa tu hibah. Hibah cik pernah dengar tak sebelum ni? Pernah? Okay, ni adalah salah satu part of takaful iaitu income replacement. Jadi sebelum ni Cik Fida pernah dengar ke tentang income replacement ni? Tak pernah? Okay, jadi sebelum saya mulakan ni, saya nak minta izin lah, mungkin ada beberapa soalan yang saya akan tanya lah. Sebab apa yang saya nak share ni dia lebih kepada Encik sendiri tentang financial planning Encik lah. Okay, saya nak tahu buat masa sekarang ni, Encik ada ambil apa-apa perlindungan takaful untuk diri sendiri dan keluarga ke? Ada ambil? Apa yang Encik ambil? Macam mana? Hibah takaful. Okay. Kalau Cik tak kisah, boleh saya tahu berapa jumlah coverage yang diambil tu? 100,000. Ha? 100,000. 300,000. Okay. Jadi macam ni, so saya terus share kepada slide ni lah. Sekejap Cik. Cik Fida asal mana? Ha? Okay. Nampak tak slide ni? Tak. Ya. Nampak. Nampak? Okay. Jadi macam ni, saya akan share kepada Cik Fida. 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 Okay. Jadi macam ni, saya akan share kepada Cik Fida. Saya akan share kepada Cik Fida.
Dua. Belum lagi. Belum nampak. Kejap cik, saya try je. Yang slide financial security presentation ni, cik tak nampak? Nampak? Okey, jadi slide ni saya buat khusus untuk Cik Firdaus. Okey, jadi berkenaan dengan income replacement lah. Jadi macam cik sendiri ketua keluarga yang menanggung keseluruhan apa tu perbelanjaan ekonomi rumah tangga ke ataupun cik apa tu dan isteri. Cik dah kahwin ke belum? Maaf tanya. Dah. Dah, okey. Jadi yang menanggung kewangan maksudnya ekonomi rumah tangga ni perbelanjaan ni cik seorang ke ataupun isteri sekali? Sama lah. Dua-dua? Sama. Sama-sama? Okey, jadi mak cik sebenarnya saya tak berapa dengar suara cik ni, dia macam bergema macam tu. Ya. Cik boleh kurangkan dia punya volume ke macam mana? Dengar tak? Dengar, dengar tapi cuba cik cakap, saya nak tahu clear ke tak sebab dia macam berdengung macam tu. Dengar tak kalau saya cakap? Dengar. Test 1, 2, 3. Okey. Okey, so macam cik kan ketua keluarga, pencari nafkah, of course pertama cik kena protect cik punya diri sendiri sebab pencari nafkah ni diibarat sebagai mesin ATM. Betul ke cik? Betul tak? Setuju tak saya cakap? Saya ATM Betul tak? Betul lah, yelah duit apa tu wife, duit dia kan? Betul tak? Duit cik, duit dia. Macam tu lah. Setuju tak saya cakap? Cik Firdaus? Yalah tu. Okey. So jadi kat sini kita lebih menjurus kepada income replacement. Macam cik of course apa tu bekerja ni tujuannya untuk apa tu membelanja seperti rumah, kenderaan, pakaian, simpanan persaraan, pendidikan anak, bil bulanan dengan makanan. Betul tak cik? Setuju tak saya cakap? Setuju. Okey. Setuju. Jadi cik, setuju tak saya cakap sekiranya kita bekerja ni untuk mencari pendapatan wang masuk dan syaratnya adalah sihat. Syarat untuk kita bekerja dengan sihat. Maksudnya syarat utama harus sihat. Betul tak? Betul betul. Kalau kita nak kalau kita nak pergi apa tu kita dah dapat offer pekerjaan tapi pihak syarikat ni minta datang kan, kita kena buat full medical check up. Betul tak? So maksudnya nilai kesihatan tu sangat besar lah kat sini. Bila kita dah tak sihat, tak ada orang pun nak hire kita untuk bekerja. Jadi bila sihat ni baru boleh bekerja. Then barulah adanya duit untuk perbelanjaan yang saya sebut tadi lah. Kalau tak sihat, tak ada orang pun nak ambil kita bekerja. Bila tak ada kerja, tak adalah duit. Jadi bila tak ada duit, so apa tu kita tak boleh nak buat pengurusan kewangan yang seperti saya cakap tadi, beli rumah ke, kenderaan ke, beli pakaian ke, buat simpanan persaraan ke atau buat pendidikan anak ke, makanan pun dengan bil bulanan. Macam cik, anak berapa orang? Firdaus? Belum. Macam mana? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Cik Firdaus umur berapa? Masih muda lagi. 20. 20?
35. 25. 3. 35. 35. Hmm. 35. Kiranya cik kerja dengan government ni dah berapa lama dah? Macam mana? 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Okey. Memang banyak experience lah. Okey, bagus lah cik. So that's mean cik memang dah ada satu, cik ni bagus sebenarnya buat satu apa tu hibah. Hibah ni dia sama juga dengan untuk yang saya nak share ni. Cuma saya tak tahu jumlah yang cik ambil tu cukup atau tak. Jadi kat sini tugas saya adalah membantu cik untuk bagi tahu. Sekiranya tak mencukupi, mungkin ada part saya yang boleh tolong kalau ataupun kalau cik rasa macam belum lagi ada kemampuan, at least kalau cik nak ambil akan datang, cik tahu berapa jumlah yang perlu cik ada. Okay, jadi saya pergi ke next slide. Okay, cik tahu tak apa tu dari segi peruntukan untuk tabung kecemasan ni, kita perlu 10 tahun perlindungan pendapatan jika berlakunya kematian. Yang macam cik ambil tu dia cover berapa tahun pendapatan? Boleh tahu ke? Tak berapa nak clear, maksudnya macam mana 10 tahun dia tinggalnya pendapatan kita kematian. Ataupun boleh tak cik type? Okay. Cik mesti dengar suara saya kan? Saya tak dengar suara cik sebenarnya. Dengar. Jadi saya fikir saya ni terdengar sebab ada lagi. Dengar tak? Ini dengar kan? Dia macam bergema macam tu lah. Tak apa cik type je. Saya just bagi tahu cik type je. Okay. Saya stop dulu kita punya apa tu ni dapat. Okay, maksud 10 tahun perlindungan pendapatan jika berlaku kematian. Oh tak clear. Okay mak. Macam ni maksud saya bila kita nak peruntukkan emergency fund ni, at least kita perlu 10 tahun pendapatan based on 10 tahun pendapatan lah. Maksudnya contoh jika seseorang individu berpendapatan 5,000, dia sepatut ada 600,000 coverage. Kenapa 600,000 coverage? Sebab dia nak cover dia punya komitmen yang bulanan yang termasuk dengan simpanan hari tua, lepas tu untuk simpanan pendidikan, lepas tu bayar komitmen bulanan seperti kereta, rumah, bil rumah, bil elektrik semua tu lah, utilities lah. Okay. Lepas tu satu lagi makan kan. Jadi benda-benda ni adalah penting. So kat sini kita bagi 10 tahun pendapatan sekiranya kalau berlakunya 3 perkara, iaitu sakit kritikal, kematian dan lumpuh. Okay, jadi kebanyakan orang kita ni 45% daripada rakyat Malaysia yang mengambil perlindungan takaful ni di bawah coverage yang sepatut diambil. Then at the end apa yang diambil tu sebenarnya kurang membantu. Contohlah saya pernah jumpa, saya dah buat takaful ni lebih kurang 7 tahun baru lagi. Tapi saya pernah jumpa juga orang yang berpendapatan 5,000, dia ambil coverage tu lebih kurang dalam 50,000, agak sedikit lah. Seperti yang saya cakap, orang yang pendapatan 5,000 ni sepatutnya dia kena cover 600,000 lah, supaya dia boleh cover secara keseluruhan. Dan dia ada masa 10 tahun akan datang untuk planning sesuatu lah. Dan lepas tu ramai yang terlepas pandang juga di bahagian untuk penyakit kritikal.
Kenapa? Cik kena tahu yang untuk penyakit kritikal ni penting sebab kalau cik tengok kan bahagian yang medical card, dia ada yang kalau kita pergi buat rawatan susulan tu, kita perlu pay and claim, bayar dahulu kemudian claim dengan pihak syarikat takaful. Dia memang tak ada full coverage dari segi medical card. Then kita perlu buat rawatan susulan ni untuk macam pesakit luar lah. Then untuk pesakit kritikal ni perlu juga dia punya apa tu tabung kecemasan ni sekiranya dah tiada upaya untuk bekerja, then on off MC mungkin pihak syarikat ke terpaksa berhentikan kerja kan. Dan pendapatan pun hilang. Sedangkan komitmen bulanan tu still lagi berjalan macam biasa. Sebagai contoh lah, pernah tak cik cuba semak mana-mana agreement dengan bank yang mana dia cover tak untuk loan waktu sakit kritikal? Pasti. Tak pasti kan. Macam contohnya rumah. Rumah Rumah ada insurans. Ha? Rumah kalau rumah biasa ada insurans tapi untuk kematian dia. Tapi kalau rasa kalau kata kita tak berkemampuan untuk sebabkan kemalangan. Tapi tidak Cik tak tak dengar. Cik tak. Okay, rumah memang ada insurans. Betul memang ada insurans. Cuma untuk rumah biasanya dia cover untuk kematian. Tapi kalau macam sakit kritikal, pihak bank ni dia tak cover. Memang kena teruskan bayaran walaupun sakit kritikal. Itulah agreement yang kita kena buat semakan lah. Apa yang kita ambil tu at least kita kena tahu. Okey, berbalik semula apa yang ini sebagai contoh lah. Okey, berbalik semula apa yang saya cakap ni. Untuk perlindungan dari segi protect kita punya income ni, kenapa perlunya cover 5 tahun pendapatan sakit kritikal. Cik pernah tak ada pengalaman sejarah kawan-kawan ke yang terdekat yang di mana dia mengalami sakit kritikal, dia cover, dia boleh pulih seperti biasa dalam tempoh berapa lama? Ada tak 5 tahun ke, 3 tahun ke? Tak ada. Okey, ni mengikut pada pengalaman kawan saya dalam satu industri. Dia ejen takaful, dia apa tu ambil pampasan untuk sakit kritikal 100,000. Apalah dia tak boleh kerja kan sebagai ejen, hilangnya pendapatan dan adalah pendapatan komisen, tapi apa yang saya nak cerita, jadi waktu sakit kritikal ni dia tak boleh nak bekerja, kemudian dia cuma di-cover oleh pihak syarikat saja dan loan yang dia terpaksa bayar setiap bulan tu dia pakai daripada sini. So dia ambil lebih kurang dalam 300,000 tu untuk cover dia punya kos sepanjang dia tak boleh kerja tu selama 3 tahun. Lepas 3 tahun tu dia dah cover sebaiknya lah, bukan full cover tapi at least dia dah nampak lebih sihat daripada sebelum ni lah. Ini antara yang menyebabkan kita suggest kenapa perlunya ada 5 tahun perlindungan pendapatan jika diagnos sakit kritikal. That's why bila cik ada perlindungan takaful ni better minta tolong daripada ejen-ejen yang tolong review lah. Macam cik ambil hibah tu dah berapa lama ya? Tahun 2018. Oh, masa Maha 2018 lah. Dengan company apa? Takaful Ikhlas ke? Oh, Takaful Ikhlas. Oh. Okay, saya dulu asal daripada Takaful Ikhlas ni cik. Boleh tahu tak ejen dia siapa? Oh, ejen baru tukar. Oh, I see. Okay, tak apa, tak apa. Okay, dia ada tak cerita tentang apa yang saya share ni?
tak ingat. Okey. Tak apa kalau lepas ni ataupun cik ada tak polisi tu sekarang ke, mungkin saya boleh tolong baca, boleh tolong review cik punya polisi ke waktu sekarang, boleh? Ada tak kat situ? Okey, ada tak macam soft copy ke? Ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Mungkin lepas ni lah kot, cik boleh tolong snap gambar kemudian saya tolong review. Sebab saya ni ejen takawul ikhlas, saya tahu apa benda tentang produk tu lah. Okay, for the next slide, apa? Okay, tadi cik faham tak apa yang saya share tadi? Faham, okay. Jadi kat sini apa yang saya nak cerita, sekiranya cik perlu satu ni apa yang saya tunjuk ni, amount emergency 500 ni adalah satu sampel. Bukan wajib untuk cik sebab saya tak tahu berapa jumlah pendapatan yang cik sebenarnya. Ini satu sampel yang mana individu tersebut kita anggarkan perlu menyimpan 300 sebulan secara consistently untuk capai 500,000. Dan kalau dia menyimpan sendiri consistently 300 sebulan dekat bank, dia mengambil masa lebih kurang dalam 90 tahun ataupun hingga dekat hampir umur 100 lebih lah. Okey, tapi melalui Zurich ni hanya ada sumbangan apa tu bagi je kat kita 300. 300 ni sebagai example je cik. Bukan maknanya cik kena ambil ni, tak ada. Ini sebagai example sahaja. Okay, di mana cik akan dapatlah aset segera sebanyak 500,000. Dan untuk pengetahuan cik, sepatutnya apabila kita nak ambil perlindungan takafu ni, harus peruntukan 10% tu adalah maksimum lah ataupun minimum 3% daripada jumlah pendapatan gitu. Okay. So cik faham? Okay. Okay, so saya pergi kepada next slide. Okay, dengan caruman ni, dia tak semestinya 300. Yang tadi tu saya cakap illustration example sahaja yang mana pampasan untuk penyakit kritikal dapat 500,000. Lepas tu untuk manfaat warga emas 500,000. Untuk manfaat hilang upaya kekal 500,000 dan manfaat kematian pun 500,000. Jadi sebab cik dah ambil kan perlindungan takafu, so saya nak tahu je berapa jumlah yang belum mencukupi yang apa tu macam cik kan, berapa sebenarnya yang cik perlu. Yang mungkin cik boleh kira base pada pendapatan cik. Cara kira senang je sebenarnya. Pendapatan darab dengan 12 bulan, darab dengan 10 tahun. Cik akan tahu berapa jumlah coverage yang sepatutnya cik ada, yang cik perlu. Boleh tahu tak cik berapa coverage yang sepatut cik ada? Ha? Saya kira juga, kira. Okey. 360,000. Adakah ia tally dengan yang polisi cik ambil sekarang ke? Sekarang 100,000. Maknanya kat sini cik short lagi lebih kurang dalam 200 100 300 260,000. 260,000 lah short kan. Okey, untuk polisi yang cik ambil ni adakah dia cover untuk kematian sahaja kah ataupun ada pampasan sakit kritikal sekali? Pampasan ada juga untuk sakit kritikal ke?
Okey, boleh. Okay, so kat sini saya, yang ini nanti saya akan tolong buat satu illustration example untuk cik selepas saya tolong review cik punya polisi lah. Tapi lepas saya review polisi, saya tak ada paksaan untuk cik ambil. At least cik tahu apa yang cik ambil dan apa yang tak cukup lah. So saya cuma perlu kerjasama daripada Cik Firdaus untuk bagi apa tu cik punya, cik ambil je gambar polisi tu, bagi kat saya. So ni ambil dia punya gambar depan, tak apa dekat polisi tu. Dia kan ada gambar depan kan kat situ. Screenshot dia, ambil gambar je lepas tu bagi kat saya tolong review. Okay, lepas tu nanti saya akan buat satu quotation example lah kat cik. Yang cik ambil sekarang ni 100.5. Oh, yang ini ambil hibah saja ke atau sekali dengan medical card? Hibah saja. Okey, faham. Okey, so far cik rasa plan apa yang saya share ni, kongsi ni bagus tak untuk cik? Bagus. Okey, so itu saja. Saya tak ambil masa yang lama. Kita pun dah hampir setengah jam. So saya ucapkan terima kasih dekat Cik Firdaus sebab sudi bagi masa kat saya untuk sharing pada hari ini. Cuma boleh tak saya nak tanya, Cik ada tak kawan-kawan yang dah kahwin ke, yang baru ada anak? Boleh tak saya dapatkan apa tu yang belum lagi ada takafu? Ada tak? Kalau yang mobil Tak ada. Cik kena tarik. Okey, tarik. Yang bujang. Boleh. Yang bujang, tapi yang dah stable lah kan? Ke belum? Minimum sumbangan. Dia gini, apa tu, kita tak cerita pasal berapa sumbangan. Yang sumbangan tu kita letak tepi dulu. Yang penting saya nak bantu, macam mana saya boleh bantu cik, cik dengan kawan-kawan lah. Yang mana kita nak tolong dapat perlindungan yang terbaik. Macam tu. So kemampuan nanti dia akan kira selepas itu. Dia gitulah. So, cik ada tak kawan-kawan yang saya cakap tadi yang baru dapat anak ke, yang single ke, apa tu, yang mana saya boleh share sedikit tentang protection takafu ni? Oh, kawan-kawan pun ada banyak juga buat insurans. Okey. Oh, ramailah. Kebanyakan kecil ejen takafu juga sebenarnya. Okey. Berminat jadi ejen ke? Macam mana cik? Buatlah side income. Sebab sekarang kan apa, untuk backup lah. Sekarang kan tiba-tiba kalau kena buang kerja, at least cik ada backup kan. Bagus sebenarnya buat side income ni.
Okey. Tak apa cik, macam ni lah, apa, macam saya cakap tadi, kebanyakan orang yang ambil perlindungan takaful ni apa, sebab di bawah coverage sepatutnya 45%. Sebenarnya kalau ikutkan market, since daripada COVID ni, market dah naik kepada 85%. Lebih tinggi pada sebelum ni. Maksudnya market lebih luas lah. Orang pun dah start ada kesedaran tentang pentingnya takaful ni. Takaful insurance lah. Okay, kalau cik tengok kan, setiap every minute berlakunya kematian disebabkan COVID. COVID ni datang secara tiba-tiba, tiba-tiba orang yang tak ada simptom ni, tiba-tiba dia sakit kemudian meninggal. Allah, itu yang paling saya takut lah. Cik pernah baca tak satu berita ni seorang ahli sukan negara. Tak silap saya dia pemain pemanah Malaysia kot. Lepas tu dia collab pergi hospital, kemudian balik tu dah tak ada dah, meninggal. Masih muda lagi dalam umur 28 tahun. Pernah tak baca paper tu? Tak silap saya, sebab COVID. Itulah. Saya macam, saya rasa macam agak fobia sikit lah bila ramai yang meninggal setiap hari ni kan. That's why lah, saya rasa ni adalah tanggungjawab saya nak kena bagi tahu dekat orang ramai supaya protect juga dari segi financial. Sebab apa? Tak mustahil seorang anak, kalau ada anak lah, akan jadi seorang anak yatim piatu ataupun seorang isteri boleh jadi hilangnya tempat bergantung. Sebab tu. Sebabnya kurangnya kita tak ada buat step daripada awal. Sebab kita tak tahu kita ni akan meninggal bila. Kalau kita tahulah kita meninggal bila, of course kita akan buat awal-awal, betul tak Cik Firdaus? Kan? That's why kita kena mula daripada awal, rancang betul-betul supaya keluarga kita tak susah lah akan datang. Kita ambil perlindungan takaful ni bukan sebab kita nak meninggal, tapi sebab kita fikirkan pada orang yang kita sayang. Okey lah cik, mestilah sayang dengan isteri kan? Betul tak? Okey. Betul-betul memang kena. Yalah, tapi kalau dah ada anak nanti, mestilah untuk utamakan anak juga kan, betul tak? Betul. Hibah tu hadiah, part of that lah sebenarnya. Dia benda yang sama, cuma sikit berbeza lebih kepada income protection. Betul cik. Itulah saya pun risau kan, kes COVID sekarang ni makin lama makin naik. Bila nak turun tak tahulah. Betul. Macam Cik Firdaus sekarang kerja kat rumah ke? Ke dekat office? Seminggu 3 kali rotate. Okey. Dah 4 jam sekali. Cik sebenarnya kerja bahagian apa ya? Boleh tahu ke? Oh, buat lesen. Maksudnya lesen. Bagi apa ya? Oh, lesen pemaju. Gitu. Untuk berniaga lah. Oh, okey. Okey. Jual bina rumah. Oh. Alright, boleh insyaAllah. Terengganu rumah murah lagi. Cik asal mana? Terengganu ke? Bukan? Ke Perak? Oh, Pahang. Okey. Sekarang kat Pahang lah. Putrajaya. Okey. Okey, so cik, nanti apa, cik snap je, ambil gambar, lepas tu bagi kat saya tolong review. Nanti saya try lah buat quotation yang
okey dengan cik. Kalau cik rasa okey, boleh ambil lah. Okey Cik Firdaus. Terima kasih luangkan masa malam ni. Esok hari ni Okey. boleh rehat lah. Okey Cik Firdaus. Assalamualaikum. Assalamualaikum.